Okey, Nasya, Syarul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dua orang lagi ni, mana tak masuk lagi dua orang. Yi macam mana Yi? Exam macam mana? Dapat result belum? Kalau nak kongsikan ke boleh ke Yi? Syarul dah kongsi dah last week ya Syarul. Belum lagi? Oh tu tadi ya. Belum dapat result lagi eh? Satu pun tak dapat. Sains baru habis Jumaat. Oh, belum lagi. Sains susah tak Yi? Subjek topik apa keluar? Boleh lah. Boleh lah. Jawapan standard lah. Syarul senang je. Yelah sekolah lain Syarul. Mungkin ada yang susah sikit, ada yang dapat set yang susah ke, dapat yang set yang senang ke. Subjektif lah sikit. Maths susah ya. Bukan sekolah awak je. Maths satu Malaysia susah. Susah sebab objektif senang Objektif apa tu Yi? Sains ke Maths tu? Sains. Okey dah tu. Dapatlah membantu 40 markah. Sebab mungkin lagipun silibus baru kan. Cikgu kat sekolah masing-masing pun masih lagi pening, terkial-kial. Lepas tu dengan ngajar PDPR lagi. Jadi tak fokus sangat lah kot. Okey. Awak lagi bahan eksperimen. Tapi tak apa tau. Nanti kita punya result, kita punya pengiraan bergantung kepada graf tahunan. Katakan let's say lah tahun ni kalau ramai yang fail, jadi graf kita turun lah. Dia untunglah sikit. Mungkin kalau turun tu kita dapat C, kalau C tu mungkin dah jadi A- ke.
Kalau ramai yang fail. Sebab itulah ADMET biasanya, kalau orang ambil ADMET lah, kalau orang tak pernah lulus, tiba-tiba lulus ADMET. Sebab ADMET tu memang every year graf dia turun. Sebab ialah tak mampu untuk dapat lulus kan. Itulah masalahnya. Mana pula ni? Syuhada. Nak tanya Syuhada ya. Syuhada join ke tak join ni? Oh, Syuhada. Okey. Mat pun okey? Oh, Alhamdulillah. Mat okey masuk paper 1 Paper 1 lagi ke paper 2 pun agak okey? Paper 1 lah ya? Yelah kalau okey dengar seronoklah sikit kan? Paper 1 okey lah. Alhamdulillah. Okey, kita nak start ya. Itulah, tunggu diorang mungkin lambat diorang masuk nanti. Kita start dulu lah. Okey, kita berhenti pada page yang ke-7. Okey, jom kita buat sikit. Ni kita nak belajar Bernoulli Principle. Prinsip Bernoulli. Okey, Raja di bawah suara cikgu okey tak? Skrin cikgu okey? Kalau tak okey, cikgu nak tutup cikgu punya kamera ni. Kalau terputus-putus ke? Okey, suara cikgu. Alright. Okey, Raja di bawah menunjukkan aras air ataupun dia panggil water level dalam turus menegak P dan Q. So melibatkan Bernoulli Principle. Okey. Jadi dekat sini kita nampak kenapa dekat sini jadi macam ni. Dan dekat sini jadi bentuk U. Agaknya kenapakah jadi macam ni? Jom kita cerita sikit. Okey, prinsip Bernoulli macam cikgu send dekat group tu lah. Yang cikgu tiup udara tu kan. Kalau korang perasan, kertas tu turun ke bawah. Tu adalah Bernoulli Principle. Okey, Bernoulli Principle mesti dia hal laju dengan pressure. Hal laju dengan pressure. Okey. Dekat sini kita punya hal laju dihasilkan oleh air. Water pressure, betul. Air ni kita akan bagi speed kat dia. Jadi speed tu sebenarnya daripada air lah. So air ni akan bagi speed. Air laju lalu kan. Okey, so mula-mula dia masuk ni, laju tak? Ni laju. Ni laju. Sini sederhana laju. Sini perlahan sikit. Sebab dah hujung kan. Jadi kat situ dah hujung dah. Perlahan jadinya. Jadi kalau dia laju, tekanannya adalah rendah. Tekanannya rendah. Okey, tekanannya rendah. Okey, dia apa dia cakap ni? Okey, kat sini pula. Okey. Dekat sini ni laju ni. Dia laju tapi sampai sini dia bersendak-sendak guys. Dia bersendak-sendakkan. Jadi yang laju kat mana? Laju kat sini ni. Okey, ini laju. Kan? Pressure tinggi kan? Sini hal laju dia tinggi. Jadi hal laju tinggi, pressure dia rendah. Sebab itulah pressure kita ni rendah sini pressure air. Sebab hal laju ni tinggi. Okey. Yang depan sini hal lajunya rendah sebab apa? Sebab dia kalau kita nak masuk ke mall tu, bersesak-sesakan kat depan pintu tu kan. Jadi dia lambatlah sikit. Jadi velocity dia rendah, pressure-nya tinggi. Sebab itulah tinggi kat sini pressure-nya. Okey, yang sini sederhana sebab dia dah bebas keluar. Maka yang sini adalah sederhana. Jadi V sederhana, P pun sederhana. Ngam-ngam lah. Okey tak? Boleh ya? Okey. Itulah ideanya. Kenapa jadi macam ni lah. Okey, jadi kita jawab sekarang ni. Soalan dia.
Okay, soalannya dia cakap adalah nyatakan pemerhatian ketinggian aras air dalam turus menegak bagi tiub P dan Q. Okey. So, pada A tu apa ni paling tinggi? Apa paling tinggi ni? Paling rendah. Oh, aras air. Arasnya paling tinggi B. A lah. Yang ini adalah C lah, rendah kan? Yang ini paling tinggi pun A. Paling rendah adalah B. Beza sikit. Okey, next. Seterusnya, lengkapkan jadual dengan jawapan yang betul. Okey, ini dia kata apa pula ni? Kelajuan aliran air. Okey. Jadi kelajuan paling air kat mana paling tinggi ni? P. P laju air yang paling tinggi. Logiknya sini laju kita rendah sebab pressure kita tinggi. Okey, dekat tengah ni sederhana. Sini adalah laju tinggi, pressure rendah. Okey, nampaklah sikit kan? Kecil sangat. Okey, jadi P dia punya velocity yang tinggi adalah pada C. So, yang paling lowest adalah A. Okey. Manakala Q tadi yang paling tinggi velocity kita adalah pada Q. Pada B, sorry. Dan paling rendah adalah A juga sama. Okey, jadi pressure dia. Jadi pressure terbalik lah kan. Pressure terbalik lah. Ni A, ni B lah. Ni C. Sini A, sini B. Dia terbalik je. Okey Syarul, boleh tak Syarul? Ya ke ye? Okey senang je kan? Okey, so next kita nak masuk yang seterusnya. Nyatakan inference bagi pemerhatian ke atas tiub Q. Okey, dia nak inference. Inference ni sebab lah. Inference ni satu sebab, satu lagi adalah kesimpulan awal. Jadi apakah yang boleh kita buat kat sini? Jadi kalau inference ni kita boleh apa penyebab dia? Apa menyebabkan apa? Apa menyebabkan apa? So yang menyebabkan tekanan ni apa? Macam tu lah. Jadi kat sini kita boleh bagi kesimpulan awal. Contohnya kita boleh kata air yang mengalir ataupun aliran air ke. Okey, air yang mengalir. Air yang mengalir. Okey, paling laju. dB menyebabkan ni B ya. So menyebabkan tekanan pressure dia paling rendah. Itu je lah. So inference ni dia lebih spesifik sikit sebab dia adalah kesimpulan awal. Inference ataupun sebab lah. Nak senangkan. Okey. So next, apakah hubungan relationship antara kelajuan air? So kat sini dia beritahu awal lah. Hubungan antara kelajuan air dengan tekanan. So dua lah. So kita kena relatekan dia antara dua ni. Okay, water velocity dengan pressure. So kalau sebut hubungan, kita kena pakai semakin-semakin. Jika maka ataupun the greater. The greater ke, the lower ke. Kena pakai macam tu. So apa yang cikgu boleh buat ni? Ayat manakah sesuai untuk hubungan? Cuba type sikit. The higher the water velocity, the lower the pressure. Betul. Boleh pakai E punya. The higher the water velocity, the lower the pressure. Betul. Jadi semakin laju ataupun kalau ikut juga lebih suka kita pakai corak lah. Semakin bertambah. Okey. Semakin bertambah kelajuan air. Okey, semakin berkurang. Okey, berkurang
tekanan air ataupun tekanan je lah. Okey dah. Macam tu. Semakin berkurang tekanan yang dihasilkan. Tambahlah sikit. Okey. Okey, senang sangat. Okey, kita masuk nombor 2. Raja di bawah menunjukkan aras air dalam turus menegak apabila udara mengalir melalui tiub mendata. Mendata macam ni lah. X dan Y. Okey, dalam kes ni dia guna udara sebagai kita punya velocity. Udara sebagai kita punya hal laju. Dia terbalik. Jadi bila sebut udara, kena tengok udara punya pressure lah. Okey, jadi kat sini agak-agaknya apakah yang akan berlaku? Cuba tengok betul-betul. So, manakah yang paling tinggi pressure dia? Manakah hal laju paling tinggi? Manakah tekanan paling tinggi untuk X? Untuk X, manalah pressure paling tinggi? Ataupun manakah hal laju yang paling tinggi? Untuk X ni kan, awak rasa mana pressure paling tinggi? A, B, C. Tengok angin, tengok angin. Sebab udara angin, jadi pressure angin. Awak tengok mana pressure angin paling tinggi. A. A tu adalah pressure tinggi kan? Okey, jom tengok. Bila dia lalu sini, ujung ni dia punya velocity dia adalah tinggi. Betul? Jadi kat sini pressure-nya adalah rendah. Okey, jadi kat sini V yang tinggi lah. Kalau V tinggi, automatik kita punya P tinggi kat sini. Sebab ni V rendah, P tinggi. Sebab itulah pressure kita tolak, angin kita ni tolak ke bawah tinggi kan. Macam tu. Okey, lagi. Yang dekat sebelah ni mana paling tinggi pressure dia? Y. A jugalah kan, betul tak? A jugalah. Sini adalah pressure tinggi. Okey, pressure tinggi, sini V tinggi. Terbalik. Dah selesai. Dapat ni bolehlah kita menjawab soalan. Barulah jawab soalan. Okay, soalan pertama dia kata nyatakan pemerhatian ketinggian aras air. Okey, bila suruh buat pemerhatian untuk sains ni dia mesti buat comparison dia punya hasil dia. Comparison lah kita kena buat. Nyatakan pemerhatian aras air dan turus menegak pada Y. Dia nak Y sahaja. Okey, kalau dia nak Y saja, tengok Y. Kalau dia tak sebut mana-mana, kita kena buat pembandingan dua gambar rajah ni. Kalau dia sebut Y je, okeylah. Kita merujuk kepada Y aja. Macam ni kalau kita boleh beritahu bahawa ketinggian aras air paling tinggi adalah pada B. Sebab dia nak cerita ni mengenai ketinggian paras air. Dia nak yang Y sahaja. Jadi tulislah ketinggian, ulang balik ketinggian aras air pada B tinggi ataupun aras air tinggi pada B. Tinggi ke paling tinggi paling tinggi lah kot. Paling tinggi pada turus B. Dah. Okey, turus B ataupun kolom B. Water level in column B. Okey, so next. Okey, rajah di atas terangkan mengapa aras air di A paling rendah. Y dan A. Paras A paling rendah. Kenapa dikata kat sini dia punya terangkan mengapa aras air di A paling rendah. Kenapa paras A paling rendah kat sini? Jadi kita relatekanlah dengan atas ni. Kita relatekan dengan atas tu.
Water pressure tinggi. Water pressure tinggi. Water pressure tinggi ke air pressure yang tinggi? Air. Okey, okey. Salah sebut sikit kan. Sebut air takut air punya Air dengan air dekat-dekat kan. Betul, betul, betul. Okey, jadi kita buat ayat sikit lah. Jadi udara mengalir paling perlahan di A. Jadi itulah. Udara ataupun nak bagus hal laju lah ni. Udara mengalir paling perlahan pada A. Jadi menghasilkan tekanan rendah. Okey. Menghasilkan tekanan tinggi. Paling rendah tinggilah. Okey, lepas tu so paras air menjadi rendah. Paras air paling rendah. Jadi paras air paling rendah dihasilkan. Macam tu. Okey. Senang. Okey, kita masuk lagi yang seterusnya. Dah rekod ni lupa. Dah rekod dah. Okey. Okey, seterusnya adalah lengkapkan jodoh di bawah dengan jawapan yang betul. Ni dah buat tadi Oh, tadi atas. Oh, okey, okey. Ni kalau ikut tadi CA, yang ni AC lah terbalik kan? Yang ini B dia. BA, ni AB. Dah settle. Apakah prinsip Bernoulli? Bernoulli principle. Okey. Prinsip Bernoulli menyatakan menyatakan bahawa kita kena sebut hal laju dengan tekanan. Menyatakan apabila hal laju. Hal laju sama ada dia adalah cecair ataupun dia adalah udara. Jadi air dengan udara tu namanya adalah bendalur. Okey? Ataupun fluid lah. Fluid. Okey, hal laju bendalur yang bergerak laju, yang bergerak bertambah. Lajulah. Yang bergerak laju, maka tekanan dalam bendalur menjadi kurang. Okey. Ataupun kita boleh buat sebaliknya. Okey. Senang je. Macam tu.
Okey. Okey, senang Ni senang ikut. Okey, kita tengok latihan keempat pula. Okey, kat sini kita buat, aplikasi dalam kita punya konsep sayap kapal terbang. Okey, sayap kapal terbang berbentuk, siapa tahu bentuk sayap kapal terbang? Kapal terbang bentuknya apa tu? Bentuk sayap kapal terbang, mesti kena tahu, biasanya keluar aerofoil, betul aerofoil bukan aerodinamik, aerofoil. Aerofoil. Aerodinamik tu kereta. Okey, aerofoil membentuk udara mengalir lebih laju, faster. Kenapa lebih faster? Sebab bentuk dia, sayap dia bentuk macam ni. Jadi bila udara datang, naik, dia laju. Atas ni sama je. Tapi dekat atas tu laju. Dekat bawah sama, dekat atas laju. Jadi bentuknya menyebabkan dia laju. Okey. Di bahagian atas berbanding udara di bahagian bawah. Okey, betul. Jadi tekanan udara di bahagian atas ni, tadi dia cerita pasal hal laju, sekarang dia cerita pasal tekanan. Menjadi lebih rendah berbanding tekanan udara di bahagian bawah. Perbezaan tekanan ini menghasilkan daya angkat, lift force. Daya angkat. Jangan buat buoyant force. Buoyant force tu dekat laut, dekat air. Daya angkat. Upthrust lah. Upthrust pun boleh. Upthrust pun boleh ataupun kita kata lift force. Okey, lagi. Kita tengok pula penunu Bunsen. Kapal terbang ni senang sangat nak explain. Penunu Bunsen. Penunu Bunsen ni adalah disambung kepada bekalan gas. Gas terpancut keluar melalui jet dengan kelajuan yang tinggi. Okay, kita cerita sikit dulu sebelum ni. Macam mana penunu Bunsen berfungsi. So, penunu Bunsen macam ini. So, dia kena ada satu ring kat tengah ni ya. Satu ring kat tengah tu. Kita ada pemegang dia kan. Okey. Lepas itu, dia ada penunu Bunsen macam ni. Dia tutup lubang dia kan. Okey, lepas tu barulah gas. Jadi kalau kita pusing benda ni, kita akan menghadap dia kepada lubang tu. Lubang apa tu? Oksigen kan. Jadi nanti bila gas tu keluar, gas tu dengan laju keluar. Okey, bila gas laju tu, gas dalam tiub tu akan menghasilkan hal laju yang tinggi. Jadi hal laju yang tinggi, ni tak nampak lah, cikgu lukis lain. Nampak sikit macam ni. Kita lukis supaya lubang kat sini lah. Nampak sikit. Jadi kat sini hal laju yang tinggi menghasilkan tekanan yang rendah. Jadi sini hal laju yang tinggi menghasilkan pressure yang rendah. Jadi pressure dalam ni rendah tau. Maksudnya apa? Maksudnya pressure dekat sini rendah je. Tetapi pressure kat luar ni tinggi. Menyebabkan kita punya udara oksigen akan masuk bersama dengan gas tadi. Faham tak? Jadi sampai ke sini nampaklah nyalaan biru dihasilkan. Okey, itulah ideanya. Jadi ayatnya dia beritahu bahawa ini menghasilkan satu kawasan bertekanan rendah. Ni kat dalam tu lah. Sekitar jet. Sekitar dalam tu. Okey, udara dari luar disedut masuk ke dalam corong yang tekanannya lebih rendah. Kan, tekanannya lebih rendah daripada tekanan atmosfera. Dekat sini atmosfera lagi tinggi. Oksigen ni kira atmosfera kan, dia lebih tinggi. Jadi gas yang dicampurkan dengan udara ini
ataupun kita punya oksigen menghasilkan nyalaan ataupun flame lah. Okey, macam tu. Okey tak guys? Boleh tak? Peluru bonsai ni popular. Dulu popular macam kapal terbang. Sekarang ni lebih kepada peluru Bonson lah. Jadi korang juga harapkan korang bolehlah explain sikit nanti. Kalau lah keluar soalan terangkan ke. Banyak juga markah dia ni. Okey, senang. Boleh kita move lagi? Boleh Okey, kita move lagi. Okey, seterusnya. Apabila kereta api bergerak dengan laju, ia menghasilkan aliran udara yang berhalaju. Ni siapa ni? Kereta api kan? Kereta api. Ni kereta api berhati-hati bila nak menunggu kereta api kat tepi tu sebab dia sangat tinggi. Kereta api ke, nak tunggu bas ke. Bas pun sama Dia akan menghasilkan udara yang laju kan. Sebab itu kalau kita perasan, kalau bas lalu laju, kita akan rasa macam ada angin tertarik sikit. Sebab ada konsep Bernoulli kat situ. Okey, jadi apabila kereta api bergerak dengan laju, ia menghasilkan aliran udara yang berhalaju tinggi. Kereta api ni panjang, kalau bas ni pendek je. Jadi menyebabkan tekanannya rendah. Jadi, di sekeliling badan kereta api. Sekiranya kita berdiri terlampau hampir dengan kereta api yang sedang bergerak, ini boleh menyebabkan tubuh badan kita akan tertarik. Akan tertariklah ataupun close. Dia akan close to the moving train tu. Okey, badan kita akan tertarik ke hadapan untuk menghampiri. Okey, menghampiri badan kereta api. Jadi garisan kuning ditandakan untuk mencegah kita daripada so garisan kuning tu sebenarnya untuk mencegah kita daripada tertarik ke arah kereta api yang sedang bergerak yang boleh mendatangkan kecederaan. Okey, oleh itu sebagai langkah keselamatan kita perlu berdiri di belakang garisan kuning. Okey boleh Okey. Ini okey tak ni? Cikgu tak payah explain kot. Kan Gigi kan senang kan? Boleh? Syarul okey Syarul kan? Boleh faham kan? Boleh imagine tak? Boleh bayangkan? Boleh tak payah explain dah ya? Okey. Kalau macam itu, cikgu nak explain sikit. Satu benda yang mungkin jarang tanya. Katakan lori lori yang bawa tanah tu. Lori yang bawa tanah. Lori kan? Okey. Ni lepas tu dia bawa tanah. Lepas tu korang perasan tak? Kita ada canvas satu kat atas tu kan? Okey, bila lori tu bergerak, canvas tu akan menggelembung. Pernah perasan tak macam ni? Pernah tanya tak kenapa dia menggelembung? Tak cantik pula. Macam ni cantik sikit. Kenapa dia menggelembung? Okey, ideanya macam ni. Apabila lori bergerak, jadi dia akan menghasilkan halaju yang tinggi. Dekat atas ni. Dekat atas ni, dia mempunyai halaju yang tinggi. Bila atas ni halaju yang tinggi, jadi pressure-nya adalah rendah. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, dalam kita punya dekat dalam ni, kan dia ruang kosong ni kan, udara naik. Jadi kat sini, halaju rendah. Kat sini, pressure yang tinggi. Jadi sebab itulah pressure ni akan tolak ke atas. Yang bawah ni lagi tinggi berbanding atas. Jadi dia gelembung tu disebabkan udara yang dalam tempat isi pasir tu lebih tinggi. Faham tak? Okey. Ini satu contoh. Contoh lain lagi. Kalau perempuan tu pakai blouse kan.
pakai kain yang panjang tu. Apa namanya, kain blouse lah ya? Sekejap tu lukis sikit. Macam mana blouse? Macam ni lebih kurang. Okay. Blouse. Kalau kita ada fan kat atas tu, kat atas kita ada fan. So, fan ni kalau berpusing kuat, fan ni akan menghasilkan halaju tinggi. Jadi, kalau ikut dekat luar, kain ni halajunya tinggi. Jadi, kat kain ni pressure-nya rendah. Jadi, pressure yang tolak kain ni rendah kat luar. Dekat bahagian dalam, tak ada halaju, tak kena udara kan. Jadi, pressure-nya tinggi. Dekat sini, pressure tinggi tolak. Jadi, bila kipas tu laju, jadi lagi tinggilah pressure kat atas. Jadi, kain ni nanti boleh terpelengok macam tu lah. Ini semua disebabkan oleh prinsip Bernoulli. Faham tak? Ini antara soalan-soalan, mungkin soalan kebat lah dalam kehidupan kita kan. Kalau keluar macam ni. Okay, clear? Okay. So, ada apa-apa nak tanya tak? So far so good kan? Sebelum tak payahlah. Kita nak masuk soalan sebenar lah ni. Kita nak habiskan terus malam ni. Okay, Raja 1. Okay, Raja 1. Menunjukkan pancutan air yang keluar dari bekas apabila satu daya dikenakan ke atas ombor. Ini kita belajar minggu lepas. Okay. Besarkan sikit soalannya nampak. So, mengapakah air terpancuk keluar secara seragam ke semua arah? Okay, apa jawapannya? C tu apa? Tekan dipindahkan. Betul. Okay, dia pindahkan adalah dia transmitted uniformly. Betul? C, betul Syarul. Okay, nombor 4. Nombor 2, menunjukkan satu sistem hidrolik. So, berapakah daya perlu dikenakan ke atas ombor X? Dia nak cari F kat sini. Jika bebannya F nombor 2 ni ada. F ni dia bagi 5,000 Newton. Okay, F1 tak ada. A kita ada. A1 ada. Yang ni A2 kita ada. Ingat dalam kes ni pressure kita adalah sama. Pressure formulanya adalah F bahagi A equal to F bahagi A. Okey, mulakan guys. Cuba kira. Berapa dapat? Syarul dapat C. Tu tadi B. Syarul dapat A yang tadi, yang baru Syarul Kita kira, jom kita kira. Jom kita kira Okay, kita masuk dulu. So, yang ini tak ada kita letak sebagai X lah sebab F1 nak cari. A adalah 0.5. Okay, yang ini adalah 5. Yang ini adalah 5,000. Oh, ni 5,000 lah. 500 cikgu buat. Sorry. 5,000. Kat sini adalah 5,000. Just transfer je lah. Jadi 5,000 divided by 5. So, times 0.5. Berapa dapat? Kalkulator. Alamak. Cuba kira balik. Berapa ia dapat? 5,000 bahagi 5 times 0.5. So, equal to 500. Okay, 500 Newton guys. Syarul? Okay Syarul. Soalan ni popular untuk paper 1 dan juga paper 2. Jadi, kalau paper 2 dia akan bagi formula dia. Biasanya lah kalau format lama dia bagi formulanya. Dia rasa dia maintain je kot yang tu. Okay, Yi perlukan bantuan? Clear? Alright, nice. Okay, kita akan nak buat nombor 3. Okay. Okay, nombor 3 menunjukkan jet hidrolik. Okay, jet hidrolik kita pun macam tadi juga guys. Berapakah daya diperlukan untuk mengangkat model kereta ini? Masih lagi dia nak perlukan F1 ni. Okay, cuba mula mengira. Gigi dapat D. Syarul?
D juga. Okey, nice. Betul? Okey, nombor 4. Yang manakah menggunakan prinsip pemindahan tekanan dalam cecair? Following tool applies the principle of transmission of pressure in liquid. Okey, mana rasa-rasanya? Bakal macam hydraulic jet tu. Contohnya macam brake system tu lah konon-kononnya. Apa tu? C, carburetor. Carburetor ni dalam kereta. Carburetor ni kita pakai Bernoulli principle. Di pressure tinggi, tekanan rendah tadi. Dan sebaliknya lah. Carburetor ni pakai Bernoulli principle. So yang sesuai sikit adalah penundu bonsa baru bincang tadi Bernoulli principle. Drone pun Bernoulli principle. So adalah crane lah. Kan? Crane kan kadang-kadang dia ada dia punya ni kan. Kadang-kadang dia nak naikkan ni, dia nak naikkan benda alah ni kan dia gunakan crane, dia gunakan hydraulic jet. Untuk dia naikkan dia. Ya. So yang sesuai tu crane lah. Crane nak bengkokkan ke, dia nak luruskan dia punya tangan tu. Okey, nombor 5. Dia kata, apakah yang berlaku dalam sistem brake hidrolik apabila pemandu kereta menekan pedal brake? Okey, nombor 5. What happened in the hydraulic brake system when the car driver press the brake pedal? So, jawapannya apakah rasa-rasanya? Apa yang berlaku pada sistem brake hidrolik apabila pemandu mereka menekan pedal brake? Dia tekan pedal brake. So, lepas pedal brake pergi ke mana? Cara kata A tengok lain apa? D apa ni? Spring akan menarik kasut brake. Apa benda ni soalan jawapan ni? Ni salah dah ni kan. Tekanan akan menarik kasut brake ni salah juga. Umur besar dia tolak keluar. A dengan B lah. Dia tolak keluar tak sesuai lah ni. Yang sesuai sikit A lah. Takkan dia tolak keluar. Patutnya dia cakap lah akan menekan brake. Okey, lagi next. Nombor 6. Baru buat tadi. Raja dapat menunjukkan aras air dalam turus menegak apabila udara mengalir melalui tiub venturi. So, mengapakah arah air paling tinggi di B? Mengapakah aras air tinggi pada B? E kata C Cerita apa? Kat sini, ni kalau ni, nipis macam ni, dia punya velocity tinggi, pressure-nya rendah. Pressure rendah kat sini. Jadi C tu apa? Tekanan yang dihasilkan paling rendah. Betul? Situlah tekanan paling rendah, ya? Okey, nombor 7 menunjukkan aras air dalam turus menegak yang melibatkan prinsip Bernoulli. Mengapakah aras air paling tinggi di A? Ini hal laju kat bawah ni. Yang tadi kat atas, ni hal laju kat sini. Jadi kat sini hal lajunya adalah rendah sebab dia sedang bersesak-sesak kat situ, jadi pressure yang tinggi. Okey, nombor 7 apa, Yi? Syarul, nombor 7 apa? D Dia apa? Tekanan yang dihasilkan paling tinggi. Betul. Tekanan yang dihasilkan paling tinggi. Okey, nice. Okey, nombor 8. Okey. Antara berikut yang manakah berfungsi atas prinsip Bernoulli? Antara berikut manakah berfungsi atas prinsip Bernoulli? Syarul kata B. Betul. Ni Bernoulli. Yang ini adalah pasca kerusi rawatan gigi. Ni pasca lori pengangkut sampah ni pasca guna hydraulic jet.
Hydraulic jet tu kan. Okey, bagus. Nombor 9. Ni kapal terbang. Dah ada jawapan kat sini. Apa tanya ni? Antara ABCD yang manakah mempunyai tekanan tinggi? Tekanan tinggi kat bawah ni. Kenapa? Kita tengok sikit. Kat atas ni hal laju tinggi, jadi pressure rendah. Kat bawah ni hal laju rendah, jadi pressure tinggi. Jadi kat bawah ni lah tinggi. Jawapannya kat bawah D. Okey, nombor 10, garis kuning dibuat sebagai garisan keselamatan. Ni kereta api. Mengapakah pengguna perlu berdiri di belakang garisan kuning? Ni baru buat tadi. Apa E? Apa ni? 9? 10. B ke? Untuk mengelakkan kita daripada tertarik ke hadapan. Okey, betul? Okey, jom kita buat paper 2 sikit. Mungkin tak sempat nak habis lah kot. Kita buatlah sikit mana sempat aja. Okey, kita nak masuk soalan yang berikutnya. 10 minit lagi tinggal. Banyak ke soalannya? Alamak, tak lepas ni. Kita buat sikit lah. Okey, dia masih lagi pakai tube ni soalannya adalah menunjukkan eksperimen kesan hal laju berdalih pressure in the fluid tapi dalam air. So dekat sini ni tengok pressure rendah ni hal laju tinggi, pressure-nya adalah rendah. Okey, soalannya adalah apa ni? Tinggi turus air cm. Okey. Soalan nak apa sekarang ni? Suruh tulis ke apa tu? Ukur ketinggian aras X dan Y dalam tube. Kena ukur. Ni korang ukur sendirilah. Apakah hubungan antara kelajuan air dan ketinggian turus? Okey, cuba korang buat hubungan, relationship. So apakah jawapan yang sesuai? Hubungan kita, relationship kita. Semakin meningkat. Cuba nak panah lah, senang. Semakin meningkat kelajuan air, the higher the water velocity, the lower the, betul, E. Jadi semakin berkurang ketinggian turus air. Ni cara pun boleh buat ni. Okey dah. So, tuliskan inference berdasarkan pemerhatian yang dibuat. Kita boleh beritahulah bahawa hal laju air tinggi menghasilkan tekanan rendah. Simple je. Hal laju tinggi air menghasilkan tekanan yang rendah. Dah. Senang sangat. Okay, apakah faktor yang diubah dalam eksperimen ni? Okey, apa yang diubah? Yang diubah tu adalah velocity. Yang diubah velocity. Yang diubah adalah manipulated. So agak-agaknya apakah yang diubah dalam eksperimen ini? Tengok betul-betul. Okey, hasilnya ketinggian air yang kita ubah adalah velocity, betul. Okey, water velocity. Betul. Okey, kita buat sikit lagi. Kita habiskan sikit lagi. Menunjukkan satu hidrolik, suatu daya F dikenakan ke atas tubuh kecil. Okey. Sinilah. Namakan prinsip digunakan dalam sistem ini. So, ni adalah Pascal. Okey. So, prinsip Pascal. Pastikan ejaan betul ya. Tak betul habis kita. Bandingkan tekanan pada titik P dan titik Q. So, apakah tekanan dia guys? P dan Q tekanannya apa? Mana lebih besar? Q lebih besar. Pressure-nya adalah sama sahaja Gigi. Kan kita buat ni kan, P1 kan sama dengan P2. Jadi everywhere ni pressure-nya adalah transmitted equally. Dia kan transfer sama je. Okay, lagi. Menunjukkan je daya luas permukaan, umbuh besar, umbuh kecil. Luas permukaan umbuh P. P tu apa? P.
Tumbuh Q. Semua. Oh, ni kecil dah ni. Okey, ni kecil. Ni besar. Okey. Soalannya? Bandingkan kecekapan sistem X dan Y. Oh, nak cari kecekapan dia. So, kena kira satu-satu ni. So, X ke Y lebih cekap awak rasa? Dekat sini, apa ni, beban, load. Tumbuh luas permukaan, beban. Oh, kat sini dia boleh angkat beban dia 150. Dekat sini 40. Jadi logiknya daripada jadual ni kalau ikut, Y tu lebih cekap sebab dia boleh angkat 150. Jadi kat sini kalau kita boleh buat, kita katalah sistem hidrolik hidrolik Y ni lebih cekap berbanding X. Berbanding X lah sebab dia lebih banyak angkat barang tu. Tulislah ini kerana kita boleh cakap bahawa daya yang dikenakan ni. Okey. Daya yang kecil dikenakan ataupun digunakan mampu mengangkat beban yang besar ataupun yang lebih besar. Macam tu dah. Senang. Okey. Mudah ya? InsyaAllah boleh. Okeylah. Cukup sampai situ kot. Yang lain juga rasa korang dah okey dah ni. Dah okey sangat dah. So, okey. Topik apa lagi Form 5 yang korang rasa ada bermasalah sikit? Selain daripada topik ni apa lagi? Ada pengiraan lain? Apa lagi cikgu rasa topik yang ada banyak pengiraan? Topik apa lagi? Syarul? Awak rasa topik apa lagi yang bermasalah sikit? 16. Oh, dah jumpa lagi. Topik 9 tu apa ya, Syarul? Tajuk apa? Lupalah, cikgu banyak sangat. Topik tak ingat. Tak ingat tajuk. Ini tajuk 8. Lepas topik ni lah ya? Angkasa. Oh, okey. Pengiraan lain okey dah? Macam daya semua tu okey? Hal laju, momentum semua okey okeylah kalau macam tu minggu depan kita akan buat nombor 9 bab 9 insya-Allah. So okeylah guys kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah.